Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Malam ini kami membuka sedikit ruang diskusi dan juga perbincangan ini untuk melihat kepada apa yang disebutkan dalam kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah selesai menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mana bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sebarang percaturan politik. Malah Seri Paduka Baginda juga menitahkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Madani untuk meneruskan kerja mengurus negara. Baik, untuk kita bercakap dalam kapasiti dan juga meminta dan juga kita nak melihat kepada apa ulasan dan juga apa respon yang boleh diberikan dalam kenyataan yang dikeluarkan itu, saya nak bersama dengan Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, Pak Analisis Politik. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Uzi? Alhamdulillah sihat. Kalau tak terlewat untuk saya mengucapkan tahun baru, dan seolah-olah apabila kita nak menyambut tahun baru, pastinya ada semangat baru, set pemikiran baru, tetapi seolah-olah apa yang berlaku dalam seminggu dua ini seolah perkara yang sama juga yang berlaku. Mungkin sedikit daripada doktor melihat dan juga respon kepada apa yang disebutkan dalam kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri, apa yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda. Doktor. Terima kasih, Fauzi. Saya melihat titah Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong ini lebih kepada untuk meredakan suasana yang agak hiruk-pikuk di Malaysia ini. Kalau kita lihat, ramai orang mengatakan tentang langkah Dubai ini menyebabkan banyak benda terencat. Bila terencat, pergerakan kita terhad. Bila pergerakan kita terhad, bagaimana pula dengan ekonomi kita? Maka saya nak ulas sikit, Fauzi, kalau diizinkan. Maksudnya di sini, kalau kita melihat bahawa boleh atau tidak kita menukar Perdana Menteri, dari segi perlembagaan jawapannya boleh, tetapi ada mekanismenya, ada kaedahnya. Bukan sekadar kita mengumpulkan tanda tangan dan bawa tanda tangan tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong. Salah kaedah tersebut. Jadi kaedah yang terbaik bagaimana? Kita mungkin boleh panggil sidang khas Parlimen. Ketika sidang khas Parlimen ini, kita boleh mengusulkan bahawasanya siapa yang bersetuju dengan Perdana Menteri ketika ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa pula yang tidak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kali ini saya nak menyatakan sedikit berbeza, ya Fauzi. Selama ini kita mengundi di Parlimen itu, bila speaker tanya, suara majoriti didapati lebih ramai. Saya tak nak. Saya nak selepas ini sebagai rakyat, kita nak tutup buku ini, kita nak langkah terus, kita tak nak dah benda ini bercakap sebagaimana Fauzi kata, setiap tahun cerita yang sama berulang kembali bila kita nak bergerak ni bermain politik. So saya nak apabila berlakunya persidangan Parlimen kali ini, kita angkat tangan. Biar semua rakyat tengok siapa yang menyokong, siapa yang tidak menyokong. Ketika inilah orang kata, jadilah anak jantan. Janganlah main kuis-kuis, kait-kait aja. Tonjolkan diri sebenar setiap individu yang berada dalam Parlimen tersebut. Siapa menyokong siapa. Kalau berani, kita nyatakan di sini. Kita nak bahawasanya rakyat tahu ke arah mana perjalanan kita. Tetapi ketika ini terencat, ya Fauzi, kerana benda-benda yang orang kata tidak perlu lagi kita fikirkan. Ini setelah setahun berlaku, masih cerita yang sama. Bagaimana pelabur nak datang? Bagaimana ekonomi nak berkembang kalau asyik cerita politik yang tidak kesudahan ini, macam drama sinetron pula, ya. Ada sambungan siri-siri tertentu. Jadi kalau boleh kita masuk di Parlimen, saya nak kalau boleh sekarang juga, besok kita panggil sidang Parlimen, kita tentukan, tak perlu lagi kita tunggu 28 hari bulan 2 untuk bersidang. Kita panggil, kita putuskan. Hari ini kita putuskan, kita nak tengok kekal Perdana Menteri atau tidak kekal Perdana Menteri. Jika undi itu mendapati Perdana Menteri ini kekal, tutup buku, buat usul baru sehinggalah berlaku pilihan raya, tidak akan lagi timbul perkara ini supaya kita boleh hidup aman, tenteram, bergerak sederap untuk menerajui negara ini. Doktor mengatakan kalau nak tukar Perdana Menteri itu boleh berlaku, tetapi ada cara dan juga hemat yang perlu dilakukan, dan salah satu caranya adalah melalui sidang khas Parlimen ataupun di Dewan Rakyat. Mungkin Doktor, kalau boleh saya nak tanyakan dengan lebih lanjut, adakah peranan dan bidang kuasa Parlimen ataupun Dewan Rakyat selama setahun yang berlalu selepas pilihan raya umum ke-15 itu tidak diberi perhatian yang sewajarnya? Pandangan Doktor?
saya rasa pada mula persidangan parlimen kita telah buat undi tersebut, tetapi sekadar mendengar suara majoriti atau suara minoriti. Itu saja, tanpa ada pengiraan undi. Jadi mungkin ramai orang mengatakan suara itu ramai orang yang menjerit, ada suara kuat macam Fauzi punya suara base kuat, dia menengelami suara orang lain dan mengatakan itu suara majoriti. So saya rasa walaupun telah berlaku pengundian tersebut, kita nak lebih telus kali ini supaya tak lagi berlaku orang kata benda-benda yang klise ni lah berulang-ulang. Sepanjang perjalanan parlimen ini pun kalau kita lihat, saya agak teruja kerana kita lihat di pihak kerajaan juga boleh mengkritik kerajaan. Apa salahnya? Itulah sepatutnya peranan di pihak di parlimen tersebut. Jadi tidak semestinya kita mengatakan kita menyokong Perdana Menteri itu, kita tidak boleh mengkritik kerajaan. Apa salahnya? Ramai juga ahli parlimen di pihak kerajaan mengkritik kerajaan yang sedia ada. Gunakan platform ini sebaik mungkin untuk menjadikan negara kita lebih baik. Tetapi malangnya sepanjang berlaku proses ini, proses perjalanan kerajaan di bawah kerajaan baru, saya masih ternanti-nanti. Yang pertama, kita pernah bincangkan perkara ini, Fauzi, setahun yang lalu. Kita pernah membincangkan bahawasanya di manakah kabinet bayangan pembangkang itu. Dulu begah-gah bercerita nakkan kabinet pembangkang, nakkan allowance khas untuk pembangkang, tapi sampai hari ini tak nampak. Siapa yang bakal menjadi Perdana Menteri pihak pembangkang pun masih kabur, tidak tahu siapa. Pada masa yang sama, peranan pihak pembangkang untuk mengkhususkan setiap ahli parlimen terhadap isu-isu tertentu itu masih gagal. Masih lagi cacah merbah. Jadi dari segi kompleksiti ini, saya rasa dari segi soft pembangkang mungkin harus melihat kembali peranan mereka supaya parlimen itu dijadikan platform yang terbaik untuk membincangkan dan menjadikan agenda negara lebih, orang kata, lebih terselah. Bukan kita bercerita tentang serangan peribadi. Saya rasa daripada hari pertama sehinggalah penggal yang baru ini berakhir, banyak cerita yang tak patutnya terkeluar, tercerita. Jadi seolah-olah parlimen ini sudah menjadi seperti artis. Banyak cerita-cerita yang dalam kain terkeluar juga. Jadi saya sebagai rakyat tertanya-tanya, adakah kita ini menceritakan tentang hal ehwal peribadi, menceritakan peribadi siapa yang lebih hebat daripada peribadi individu-individu tertentu, ataupun kita menceritakan apakah dasar yang nak kita bawa di dalam kerajaan. Jadi ini yang kita harus lihat ya, Fauzi. Kalau boleh lah saya nak menegur di sini. Maknanya pihak pembangkang atur saf kembali, lihat kembali apakah hala tuju mereka, apa yang ingin diperjuangkan. Kalaulah ada manifesto di sebelah mereka, sepatutnya itulah yang dibawa. Ketika perbincangan tentang belanjawan pun saya tidak nampak mana-mana individu-individu yang tertentu dilantik untuk mengetuai pandangan pihak pembangkang di dalam parlimen. Tetapi lebih banyak berceritakan bahawasanya kerajaan akan bertukar, kerajaan akan bertukar. Saya rasa tunggu pilihan raya lah kalau kita nak tukar kerajaan. Doktor, adakah apabila orang-orang politik ini bermain isu politik, langkah politik ini, ia ingin memastikan bahawa mereka terus kekal relevan dalam arena politik ini, sedangkan ada banyak lagi perkara ataupun isu-isu yang boleh diperjuangkan. Kita bercakap tentang tahun 2024, banyak kita bercakap tentang ini adalah tahun rasionalisasi subsidi, kita melihat kepada masyarakat yang akan kurang kebergantungan kepada subsidi, kita bercakap tentang dasar progresif yang bakal dilaksanakan, apatah lagi nak bercakap tentang sehari dua ini telah dilancarkan tentang padu, sama ada ia adalah baik ataupun apa boleh tambah baik. Adakah orang politik ini dia menggunakan isu-isu politik, langkah-langkah politik ini untuk kekal relevan dalam arena politik? Pandangan doktor? Saya sangat suka dengan soalan ni, Fauzi, kerana saya nak bagi analogi sikit. Kalau ketika kita bercinta dahulu kala, saya tak tahulah kalau Fauzi bercinta lagi ketika ini kan. So kalau kita bercinta, kenapa kita berada dalam perhubungan tersebut? Kerana adanya elemen-elemen pengharapan. Elemen pengharapan dalam percintaan tersebut ialah kita ingin membina mahligai bersama, ingin membina hidup bersama. Itu titik noktah permulaan kepada pernikahan yang membawa kepada satu entiti baru dalam kehidupan kita. Ahli politik menggunakan orang kata kaedah ini, memberi pengharapan kepada pengikut-pengikutnya supaya pengikut-pengikutnya kekal bersama mereka. Ini teori komunikasi sebenarnya, Fauzi. Maknanya ahli-ahli politik ini dia terpaksa mencipta sesuatu pengharapan baru kepada pendukung-pendukung mereka supaya pendukung ini kekal bersama mereka.
Jadi dari segi pihak pembangkang mungkin merasakan kita perlu memberikan pengharapan-pengharapan begini supaya mereka kekal bersama mereka dan mencetuskan satu perasaan bahawasanya benda ini akan berlaku. Jadi kalau menjawab pada persoalan Fauzi itu ialah satu kaedah populis untuk menunjukkan bahawasanya kita masih mempunyai pengikut, pendukung yang lebih ramai. Pada masa sama kalau kita tengok apa orang kata di media sosial begitu banyak bercerita perkara yang sama, iaitu seolah-olah tanpa berfikir tentang perlembagaan, tanpa berfikir tentang technicality, hanya sekadar mencetuskan perasaan bahawasanya benda ini boleh berlaku. Bila benda ini boleh berlaku, mereka-mereka ini pun merasakan dengan penuh semangat akan berlaku walaupun tanpa memikirkan rasional ataupun istilah saya logik ke tak logik apa yang mereka cetuskan ni. Saya kembali kepada soalan Fauzi tadi. Saya setuju. Banyak perkara yang boleh kita utarakan ketika ini. Saya rasa seperti elemen padu. Saya ternanti-nanti juga apa pandangan dari pihak pembangkang tentang elemen padu ini. Kalau ada orang mengkritik, maknanya ada kelemahan. Pihak kerajaan harus menerima. Kritikan tidak seperti untuk merebahkan kita, tetapi kritikan juga untuk membantu menjadikan lebih baik. Jadi, apa stand pihak pembangkang di sini? Di mana kedudukan mereka untuk menyatakan menyokong ataupun tidak menyokong ataupun perlu diperbaiki dan bagaimana keadaannya. Kalaulah saya di pihak pembangkang padu, ini merupakan satu elemen proses yang cukup besar yang melibatkan setiap entiti yang hidup di negara Malaysia ini, saya akan panggil sidang khas. Saya panggil sidang khas, saya mengesyorkan perlu penjelasan yang lebih telus supaya rakyat boleh faham bahawasanya kenapa kita wujudkan padu, kenapa setiap orang boleh mendaftar padu, kenapa setiap orang boleh menggunakan identiti orang lain untuk mendaftar padu. Saya boleh gunakan identiti Fauzi untuk mendaftar. Saya tulis je nombor telefon saya di situ. Walaupun berlakunya proses seterusnya, iaitu proses orang kata tapisan untuk memastikan mereka itu benar, tetapi kalau orang kata peringkat dinding pertama boleh ditembusi, takkanlah dinding kedua atau ketiga tidak boleh ditembusi. Jadi kalau saya akan kemukakan begitu. Tetapi di mana suara-suara tersebut? Kalau setakat nak bercakap di orang kata kedai-kedai kopi tanpa orang kata memberi fakta-fakta tertentu, maka kita hilang identiti kita sebagai seorang ahli parlimen. Lantiklah saya sebagai ahli parlimen selepas itu. Doktor, mungkin daripada sudut tentang semak dan imbang tu, kau boleh bagaimana kita nak pastikan untuk tahun kedua dalam penggal parlimen yang ke-15 ini supaya bukan sahaja kerajaan tetapi pihak pembangkang juga perlu memainkan peranan yang sewajarnya untuk pastikan apa sahaja kritikan, apa sahaja mungkin cadangan yang lebih baik untuk apa sahaja dasar dan juga polisi yang digariskan oleh kerajaan perlu dilakukan mulai sekarang. Kalau kita melihat dalam KPI setahun lalu, banyak kita memberi fokus pada report card apa kerajaan telah buat dalam tempoh setahun. Tetapi kurang perhatian untuk diberikan di mana sebenarnya peranan dan juga pencapaian pihak pembangkang. Jadi untuk tahun kedua dan kehadapan menuju kepada PRU yang ke-16 nanti, bagaimana Doktor melihat tentang peranan dan juga suara pembangkang itu perlu diperkasakan lagi? Saya merasakan lepas inilah kalau saya boleh mengesyorkan, mungkin Awani juga boleh mengesyorkan. Kalau selama ni kita tengok report card ni, menteri-menteri tunjuk report card dalam website-website mereka dan sebagainya, parlimen juga perlu ada report card kepada setiap ahli parlimen. 222 orang tu, Fauzi, kita nak dia orang buat satu report card, boleh access. Maknanya kita sebagai rakyat boleh klik kat parlimen punya website dan kita lihat report card setiap individu yang ada dalam parlimen. Termasuk dari segi kedatangan, termasuklah berapa ramai yang saya anggap sekarang ni orang kata, istilah saya, jangan marah Fauzi, istilah saya adalah pembonceng gratis. Pembonceng gratis tu maksudnya dia naik motosikal, dia duduk belakang, dia duduk senyap je. Ramai ahli parlimen kita ini adalah
pembonceng gratis yang tidak bersuara, tidak mengatakan apa-apa, tak tahulah apa dia pun peranan mereka di ada parlimen tersebut. Kalaulah kita boleh report card yang begini, berapa kali dia bangun bertanya, isu yang dia tanya, adakah benda itu berkaitan ataupun dia nak kata dia berhujat atau tidak. Saya rasa saya pun boleh menaraikan lebih daripada 30 orang yang tidak pernah bangun pun di parlimen tersebut. Jadi kalau kita boleh buat report card tersebut cantik tu. Maksudnya kita boleh tahu ada peranan ataupun tidak ada peranannya ahli-ahli parlimen. Tidak kira dari pihak kerajaan, tidak kira daripada pihak pembangkang. Kerana kita nakkan mereka ni duduk di dalam parlimen, tujuan utama bukan nak gosip, bukan nak cerita hari ni beli kereta baru, bukan nak cerita pasal tie hari ni aku pakai aku beli kat mana. Kita nak pergi di situ, kita membawa usul rakyat. Kalau senyap sunyi, tak ada kata apa-apa, tidak pernah keluar pun usul bertulis dan sebagainya, tidak pernah terlibat dalam mana-mana jawatan kuasa sekalipun, adakah kita dianggap kita dibayar gaji buta? Apakah peranan kita di situ? Adakah kita tidak menganggap bahawasanya kita duduk di situ sebagai satu amanah yang perlu dipikul tetapi kita tidak melaksanakan apa-apa? KPI yang sebegini yang saya rasa Fauzi, kita nak adakan. Tak pernah lagi orang dengar kata kita letak semua orang punya KPI di parlimen. Saya rasa lepas ni kita nak. Supaya setahun akan datang ni Fauzi, kita nak tahu baru nampak aktif. Barulah nampak muka dia. Barulah dia rasa dia nak bangun bertanya soalan. Barulah dia nak cerita kawasannya sebenarnya tidak ada air dan 4 hari ini. Ataupun dia nak cerita tentang apa saja, kerana di situlah tempat kita meluahkan perasaan rakyat. Kalau dia nak main kuis-kuis kait-kait ni, kalau kita nak cerita bahawasanya, contohlah isu-isu yang lama, isu tentang harga telur, cerita pasal isu harga ayam. Saya rasa selepas ini dalam KPI, dalam menteri pun kena ceritakan kronologi. Bukan sekadar cerita benda dah selesai. Saya nak ada kronologi, tahun ini masalah ini, sekarang telah selesai, ketika ini apa terjadi. Janganlah dia kata dah selesai tapi dia senyap sunyi. Tapi benda itu akan berungkit kembali. Saya nak benda itu setiap menteri yang bertanggungjawab ceritakan bahawasanya benda itu berlaku ke satu ketika dahulu, berjaya diselesaikan, ketika ini juga kekal sebegitu. Barulah nampak perubahan, barulah nampak bahawasanya menteri pun cana tentang masalah rakyat. Ini menghantam kromo saja bahawasanya tak ada masalah. Tak ada masalah, tak boleh juga. Kerana kita nak tahu bahawasanya menteri turun ke bawah. Pendengar bukan sekadar di parlimen tetapi daripada hati naluri rakyat sendiri dan bawa kembali benda itu, penceritaan tersebut dalam parlimen sebagai pembuktian telah melaksanakan tugas. Alang-alang bila Doktor dah menyebut tentang pembonceng gratis tadi, saya suka untuk kalau boleh saya nak alang-alang nak tanyakan tentang bagaimana melihat kepada ketika ini berlakunya satu pesta demokrasi yang terbesar di Indonesia, lebih kurang sebulan lagi menuju kepada tarikh hari pengundian ataupun hari pemilunya, pemilu 2024 dan juga Pilpres 2024. Malah dalam minggu lepas kalau sempat kita anda juga menontonnya, iaitu berlangsungnya debat ketiga bagi capres calon presiden yang berlangsung, seolah-olah kita melihat kepada jauhnya perbezaan apa yang berlaku di negeri jiran kita dengan apa perdebatan dan juga perbahasan di peringkat ataupun di Malaysia. Bagaimana Doktor melihat kepada bila adanya perbezaan pendapat, harusnya ada satu pentas. Kalau ada perdebatan, perlu ada dilakukan perbahasan di khalayak seperti apa yang dilakukan oleh negara jiran kita. Mungkin Doktor boleh beri sedikit pandangan bagaimana ahli politik pada ketika ini perlu menggunakan isu ataupun gagasan idea yang perlu diutarakan, perlu diketengahkan berbanding dengan isu-isu personality ataupun isu-isu peribadi. Pandangan Doktor. Betul, saya setuju yang amat kepada Fauzi, tetapi pada masa yang sama saya rasa benda ini tidak akan berlaku kalau perdebatan di parlimen kita pun kekal. Kalau kita lihat, kalau kita ambil contoh negara jiran kita lah, kita cerita. Perdebatan di parlimen mereka itu tidaklah seperti mana perdebatan di parlimen kita. Saya rasa seperti keanak-anakan gayanya. Jadi kalaulah perdebatan di parlimen itu tidak bawa ke mana-mana, bagaimana kita nak orang kata memperbudayakan elemen perdebatan secara terbuka? Ramai tak berani. Kenapa ramai tak berani? Kerana kebanyakan ahli politik kita, terus terang saya katakan, tidak mempunyai substance. Dia lebih kepada
emosi. Jadi bagaimana untuk kita berdebat kalau kita hanya punyai emosi tanpa mempunyai isi? Jadi ini masalah kita. Kalau kita lihat di parlimen pun lebih perdebatan emosi bukan kepada isi. Jadi kita nakkan, kalau boleh saya setuju, selepas ini parlimen ini adalah sekadar tempat formality. Saya nak begitu. Formality, kita datang pompak-pompak selesai. Kerana kita telah bawa perkara ini di luar parlimen. Kita dah bincang di luar parlimen, kita dah berdebat di luar parlimen, kita masuk dalam parlimen sudah ada konklusi untuk kita tuntaskan. Tapi kalaulah ahli-ahli parlimen kita pun tak berani dengan tidak mempunyai pengisian, tidak mempunyai maklumat, kadang-kadang pasukan mereka juga lemah, tidak boleh memberikan input-input yang orang kata substantif kepada ahli-ahli parlimen untuk berdebat, kita makin ke belakang. Saya nakkan orang-orang seperti Fauzi inilah menjadi pegawai penyelidik kepada ahli parlimen. Saya nak orang-orang yang mempunyai input-input sebeginilah yang memberikan maklumat kepada ahli parlimen. Perkara ini yang harus dibincangkan, dibawa, kerana tanpa adanya substantif tak ke mana kita. Saya bersetuju juga seperti mana Fauzi kata, sepatutnya kita sudah ada, tak nak buat parlimen orang kata sidang tergempar, tak apa. Kita buat perbincangan, perdebatan tentang padu. Sebagai contoh, kita ada 3 penjuru, mungkin Awani yang akan menganjurkan selepas ini. Panggil siapa-siapa yang terlibat. Kita utarakan setiap permasalahan yang sedia ada dan secara langsung, dan semua orang boleh melihat dan mendengar. Keputusan bukan di situ. Keputusannya akan dibawa ke dalam sidang parlimen untuk kita orang kata formalitikan. Kerana itu, setuju. Kalau di Indonesia kita ada debat presiden kerana kita nak tahu apakah hala tuju yang ingin dibawa. Kalau kita tak buat begitu, bagaimana kita nak tahu hala tuju kita? Sama juga seperti saya sedang menanti-nantikan seperti mana saya katakan tadi, di manakah barisan soft pihak pembangkang, kabinet bayangan pembangkang ini. Kalau mereka ini boleh ada, maka contohnya lah ketika ini sudah ada bayangan Menteri Ekonomi daripada saf pembangkang. Pastinya sudah ada perdebatan ini. Tetapi sehingga sekarang benda itu seolah-olah tergantung kerana sekali lagi saya sebut, di manakah substantif yang ingin kita bawakan sebagai ahli parlimen. Kalau kita tidak punya ilmu dan kita hanya bersandarkan kepada emosi, kita tidak akan maju. Kita akan terus ditarik ke belakang. Itu yang kita tidak nak. Doktor, saya kira ada lebih kurang 2 minit yang akhir ini. Mungkin yang terakhir sekali untuk bergerak ke hadapan, dan juga mungkin sebelum ini ada cadangan melihat kepada perlunya ada fixed term parlimen ataupun penetapan penggal untuk parlimen untuk tidak ada gangguan dalam tempoh sepanjang penggal 4 ataupun 5 tahun itu. Pandangan doktor melihat kepada perkara itu. Walaupun sebelum ini sudah ada cadangan dan juga ada juga pakar-pakar perlembagaan mengatakan ia juga memerlukan satu proses pindaan perlembagaan, tapi daripada sudut pertimbangan ataupun jalan akhir, apa yang perlu dilakukan untuk kita bergerak ke hadapan dalam isu ini? Saya rasa ini pembaharuan yang boleh dilaksanakan. Yang pertama, sekolah pun ada penggal, universiti pun ada penggal, setiap orang ada penggal tertentu. Musim pun kita ada musim kemarau, musim terkejut, mana kita ada penggal-penggal. Kalau kita mengambil kira perkara ini dan kita boleh menetapkan penggal-penggal ini dan tidak ada lagi alasan untuk tidak hadir ke parlimen. Itu yang pertama. Nanti ada orang kata nanti ada perkara-perkara yang penting. Tidak ada masalah. Kerana parlimen membenarkan untuk kita bersidang secara luar biasa. Ada perkara-perkara yang penting. Maka kita bersidanglah ketika itu. Dan saya bersetuju kerana saya tak nak lagi ada ahli-ahli parlimen kata, oh ketika ini saya mempunyai hal-hal tentu. Tak. Untuk menteri sekalipun sudah mempunyai jadual yang ditetapkan, ikut jadual ini. Tak ada lagi yang penting kerana parlimen ini tempat anda untuk menjawab.
Okey, saya kira itu adalah satu penutup yang cukup baik ataupun rumusan daripada apa yang kita bincangkan lebih kurang dalam 30 minit ini. Terima kasih Dr. Ahmad Zahrudin Sani Ahmad Sabri, penganalisis politik, walaupun ada jenaka sinis-sinis yang disampaikan dalam sepanjang setengah jam ini, tetapi banyak sebenarnya input apabila kita bercakap tentang bagaimana sebenarnya kita nak bergerak ke hadapan, bukan hanya bercerita dan juga memberi tumpuan kepada langkah politik, tetapi agenda pembangunan negara yang perlu diutamakan. Terima kasih sekali lagi Dr. Ahmad Zahrudin Sani atas masa yang diberikan. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda awal ni. Saya Fauzi Zain, selamat.